After that you turn right into the, after that you have to take right inside. No, now you turn back and you can see the open air car park. You saw the open air car park. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua wartawan pada hari ini. Hari ini seperti biasa saya ada beberapa isu yang saya nak buat, nak beri komen dengan ini perkembangan semasa. Yang isu yang pertama yang saya nak bawa ialah berhubung dengan keadaan pentadbiran di negeri Selangor, di mana dilihat bahawa masih lagi ada pegawai-pegawai yang diamanahkan untuk menjaga kepentingan rakyat tetapi menyalahgunakan kedudukan mereka dan masih nak mengamalkan budaya yang lama. Bersama kita pada tengah hari ini berhubung dengan isu yang pertama ini adalah wakil daripada syarikat Kitar Niaga Sembilan Berhad, merupakan syarikat yang specialize dalam persoalan pelupusan sampah, dan mereka telah pun menawarkan perkhidmatan mereka kepada salah sebuah PBT dan telah menjalankan operasi mereka dengan baik, menjimatkan wang untuk pihak PBT, tetapi akhirnya ditamatkan tanpa alasan yang munasabah dan dilantik kembali kontraktor yang lama yang melakukan kerja yang sama pada kadar yang lebih tinggi. Ini di antara masalah-masalah yang dihadapi, saya yakin, oleh kerajaan negeri, di mana kita mengambil alih satu pentadbiran yang telah biasa dengan amalan-amalan yang kurang sihat. Bila kita nak bawa perubahan, ada resistance to change lah, ada penentangan dan usaha boleh dikatakan sebagai sabotaj. Kita telah memberikan tempoh selama 2 tahun setengah sekarang ini kepada mereka, tetapi malangnya tidak ada perubahan, dan saya rasa masa dah tiba bagi kerajaan negeri untuk bertindak tegas kepada pegawai-pegawai termasuklah YDP, PBT yang mempunyai agenda yang berbeza daripada agenda kerajaan negeri, iaitu untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat dengan cara yang terbaik dan dengan kadar yang terendah. So saya jemputlah wakil daripada Kitar Niaga, saudara Ketua Fadil, untuk memberikan penjelasan secara ringkas, dan tuan-tuan bila dia habis tu nak tanya soalan pun boleh. Tapi buat masa ini saya tidak mahu PBT yang berkenaan disebut. Kita nak secara umum dan sebagai satu case study untuk kita berikan penekanan kepada kerajaan negeri untuk mengambil tindakan kepada orang-orang yang seperti ini sekiranya apa yang didedahkan pada petang ini adalah tepat dan benar. So, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan dengan pengenalan berkenaan dengan kerja Kitar Niaga di satu tapak pusat di Selangor, yang mana pihak kami telah menjalankan satu projek perintis penyelenggaraan dan rawatan tapak pusat setahun, dan pihak kami telah berjaya mengubah ekosistem dan kandungan air kurasan tersebut. Pada masa yang sama juga, yang paling penting ialah pihak kami
telah berjaya menjimatkan kos penyelenggaraan yang sebelum ini ditanggung oleh pihak PPT, yang mana kami menjimatkan dengan harga dengan jumlah 146,000 setahun, iaitu bagi satu tapak. bagi satu tapak kukusan sahaja, iaitu lebih kurang 13,000 sebulan kos penyelenggaraan kita jimatkan. Jadi di sini pihak kami ingin menyuarakan kehendak pihak kami ialah membantu pihak negeri, iaitu bersama dengan kerajaan negeri merakyatkan ekonomi negeri Selangor. Kita pihak kami memohon pihak-pihak tertentu seperti Exco dan sebagainya melihat perkara ini lebih serius agar projek seperti ini dapat diteruskan dan menjaga pendapatan negeri. Itu saja. Jenis proses yang dilakukan adalah satu proses yang telah dari segi kewangan dijimatkan, dari segi impak ke atas ekosistem telah pun diselamatkan dan terbukti, ya, kerana sampel-sampel air yang keluar daripada kawasan tapak kukusan itu telah pun menunjukkan satu kadar kebersihan yang jauh lebih tinggi daripada sebelum itu, ya. Dan apabila ditanya kepada pihak PPT, mereka juga mengakui, ya, bahawa penjimatan tercapai, performance baik, ya, dengan menggunakan mikrobakteria yang menghilangkan bau, menentukan bahawa semua berjalan dengan cara yang selamat dan sihat, tetapi akhirnya ditamatkan juga tanpa alasan dan diberikan kembali kepada kontraktor yang lama yang menggunakan syarikat yang baru, ya. Ini strategi biasalah, ya. So akhirnya kos bertambah tinggi, ekologi ataupun environment terus kembali tercemar, ya. Dan ini bercanggah dengan direktif daripada kerajaan negeri, ya. Tetapi ianya berlaku dan pihak PBT berkenaan tidak mampu memberikan penjelasan, ya. Lalu inilah yang mana yang penting kita dah beri 2 tahun setengah supaya semua menunjukkan tahap profesionalisme yang sebaik mungkin, ya. Iaitu as civil servants, you serve the government in power, you serve the government of the day, ya. Tak kisah, jangan berpolitik, ya. Jangan berpolitik, jangan nak berpihak, dan jangan nak amalkan budaya yang bercanggah dengan dasar kerajaan, iaitu rasuah ke, komunisme ke dan sebagainya, ya. Tapi di sini ianya berlaku dengan terang-terang, ya. Lalu kita akan mendesak pihak PBT ataupun pihak Exco yang menjaga PBT dan pihak kerajaan negeri untuk mengambil tindakan yang tegas, ya. Tidak ada lagi alasan lah, ya. I can understand, ya. Dulu mula-mula bila kita ambil alih kerajaan, kita tidak mahu kerajaan Pakatan Rakyat ambil alih kerajaan negeri Selangor, lepas tu cantas, ya. Heads will roll or something like that. Kita tak nak, ya, image yang seperti itu. Kita beri peluang, ya. Tetapi 2 tahun setengah merupakan tempoh yang cukup lama dan memadai, ya. So saya nak tegaskan bahawa kita perlu, ya, pihak kerajaan negeri perlu tegas, Exco yang jaga PBT perlu tegas dan jangan membenarkan, ya, khususnya lah dalam kes ini YDP yang tidak mempunyai wawasan yang sama untuk terus melakukan sesuatu hati mereka, ya. So kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan berhubung dengan proses yang mereka gunakan, boleh tanya, dan berapa lama, ya, dan pencapaian yang telah mereka capai. Kalau ada. Tuan, pada dapat Mendung Banas ni, dia berada di mana yang kita Sebenarnya kita tak nak disclose, tapi ianya akan terdedah lah. Selepas ini ianya akan keluar lah bila diorang siarkan benda ni, ya. Tetapi memang PBT di negeri Selangor dan kita pun telah berikan teguran, tetapi mereka masih macam nak pertahankan budaya lama, ya. So kerajaan negeri mesti bertegas, dan Exco yang jaga pihak PBT, yang berhormat Rani Yu, saya nak telefon dia tapi dia ada di China sekarang ni,
saya nak beritahu dia pasal press conference ni. Dia pun mesti tegas dan kita mesti berani mengambil tindakan untuk menjamin bahawa wawasan kita akan tercapai. Kalau daripada satu tapak pelupusan kita dapat jimatkan sampai 146,000 setahun, ya. So you can calculate lah, kalau dari segi keseluruhan negeri Selangor, yang mana yang dia buat ni pun tapak pelupusan yang kecil, ya. Kalau seluruh negeri Selangor tu, kita akan kemungkinan kita akan dapat menjimat berjuta-juta, ya, mungkin berpuluh juta, ya. Kerana dia pun ada termasuk recycling, dia pun ada termasuk macam-macam lagi kemudahan ataupun keuntungan sampingan lah, ya, yang boleh kita capai melalui proses yang ini. Boleh saya tahu sejak bila kontrak uji tahun ini dikatakan kontrak? Syarikat kita negeri kontrak tahun bulan 6 2009 dan kita makan pada bulan 6 2010. Cukup setahun saja tanpa apa-apa alasan. Jadi pihak kami tidak dibenarkan untuk membentangkan diri sebab kali pihak kami cuba untuk memberi laporan tersebut. Proses yang digunakan mendapat sokongan daripada pihak pakar akademi sendiri, daripada universiti tempatan. Maka ianya merupakan teknologi yang sebahagian boleh dikatakan sebahagian lokal lah, ya, memanfaatkan sistem teknik mikrobakteria lah. Teknologi yang kami guna pakai ini teknologi mampu milik. Kami perkenalkan di Selangor inilah sebagai cetusan kepada negeri-negeri lain. Dan lebih lagi kami memilih negeri Selangor atas sebab faktor sampah, masalah sampah ni sebenarnya berbanding dalam negeri sebelah tu, Selangor yang paling banyak menghadapi masalah jumlah yang tinggi. Dengan keadaan sekarang, Selangor mempunyai lebih kurang 6 tapak perusahaan sahaja berbanding negeri-negeri lain. Bila saya tahu tapak tu berada di mana? Kamu tahu tapak kat mana, di mana. Jadi sekarang cuma kita bagi figure ada 6 tapak perusahaan. Jadi pihak kami telah menjalankan projek ni dalam salah satu daripada tapak perusahaan tersebut. Dia sebut tak 6 tu? Ya, Sebut pun boleh. 6. Dia Salah satu daripada 6 tu lah. salah satu daripada 6 saja. Masa nak cari pun tak banyak, 6 saja. Yang mana sistem yang kami perkenal ini adalah untuk mereservekan kawasan tapak pelupusan yang sedia ada, daripada ditutup dan tidak diguna pakai, dan daripada mengelak untuk pembukaan tanah lain. So kami rasakan ini adalah satu sistem yang mampu milik tapi mampu memberi faedah kepada sesebuah negeri lah. Dan mengurangkan Penggunaan tanah. Yang paling penting kita dapat memanjangkan jangka hayat tapak perusahaan. Jadi kita bukan nak buat marketing untuk sistem dia. Tidak. Ya, ini hanya yang saya nak tegaskan di sini ialah bahawa dia telah menjalankan perkara ini telah ini yang kita telah tegur kepada pihak aktiviti yang berkenaan. Dia telah menjalankan kerjanya ataupun tanggungjawabnya selama setahun. Dia telah jimatkan duit, dia punya penyampaian dari segi environment pun bagus, semua keperluan, semua syarat-syarat, semua matlamat, semua objektif tercapai, tetapi akhirnya ditamatkan dan dikembalikan kepada kroni yang lama, ya. Itu je lah, ya. So ini kita akan jumpa YB Ronnie Liu bila balik, dan kita akan meminta, ya, supaya tindakan tegas diambil, ya. Kerana kalau tidak matlamat kerajaan Pakatan Rakyat negeri Selangor ni takkan tercapai, ya, kalau kita ni terus disabotaj, ya, oleh pegawai-pegawai yang mempunyai agenda yang lain. Okay. Alright, ada lagi apa soalan? Boleh saya tahu tak, ada tak apa-apa klausul dalam perjanjian sebelum ni masa kamu menandatangani bahawa PBT boleh menamatkan kontrak begitu saja? Yang pada peringkat awal pihak kami diberi dalam bentuk projek perintis. Projek perintis. Selepas pihak kami telah menjalankan projek perintis,
pihak kami sebenarnya diberi peluang untuk mempertahankan kerja tersebut atas dasar penjimatan tadi. Tetapi pada saat sekarang pihak kami belum lagi menerima apa penjelasan kenapa pihak kami tidak dibenarkan untuk diberi peluang untuk maknanya diberi penjelasan dan sebagainya sampai hari ini lah. Ada tak memang clause tu memang ada ni dia bila the nature of the contract tu memang tak ada komitmen bahawa dia akan diteruskan, tetapi berdasarkan kepada pencapaian maka tidak ada sebab mengapa dia perlu ditamatkan, dan penjimatan tercapai, prestasi diakui, semua diakui, semua bagus, tapi ditamatkan dan dia beri balik kepada kontraktor yang lama dengan kadar yang lebih tinggi. Malah kontraktor yang lama diberikan ini tidak ada proses rawatan langsung, tetapi harga lebih tinggi daripada pihak. Dia orang tak pakai bakteria, dia tak pakai apa-apa, ya. Just physical separation dia tu pun kalau dia nak buat. So kalau you buat recycling, you reduce the volume of the rubbish, so then you will also reduce the land that's being used, and you extend the life. So kalau you boleh reduce the volume by 50%, then you are doubling the life of the lifespan of the landfill. I mean, it's common sense lah. Sorry, could you repeat a bit about the beginning on what this problem is about? Sorry. Just a rough summary. Okay, this contractor was given the responsibility, the opportunity to prove the system in a landfill for a year. So he implemented the system. System was proven to be successful. He did it at a cheaper rate with better performance, but nonetheless he was terminated, and the contract was again given to the previous people who are doing the a lower quality work at a higher price. And so the main issue that we want to highlight is the need for the state government to be strict with the civil servants, in particular the YDPs of the PBTs, to ensure that they do not have a different agenda, and in so doing sabotage the objectives of the state government. Who is this contractor? He's a specialist waste management punya contractor. It's a landfill system. Yes, it's a landfill system. The existing landfill, which they are handling by using microbes, bacteria, which will improve in terms of the ecology, and at the same time reduce the smell, at the same time reduce the volume of the waste, and at the same time allow for a more efficient recycling. So when was the contract given back to the old contractor? Bermula pada bulan 7 2010. Dia orang dapat kontrak ni Jun 2009, terminated in June 2010 without any reasons. without no reasons given. Academicians who have been asked to come and assist in the project have verified empirically that the effluent, the wastewater that leaves the site is clean, and the process is effective, but still they just terminate. So basically, after the election, when we take over, we do not want to chop people off lah. Ambil dia jadi kerajaan, dia terus cantas orang lah dan sebagainya kan. But 2.5 years is enough time. So orang yang mana yang masih ada agenda yang tersendiri, they should leave lah. And the government should take action against them, because otherwise they will keep on sabotaging the state government. Okay. What's the name of the contractor? What's the name of the... They are Kita Niaga. They managed to save the PBT 146,000 a year. That was at a trial basis, on a trial level. So
So if they were given on a bigger level with the 6 landfills that they have to handle, the state has to handle, you know, and the volume of waste that's being generated daily in Selangor, efficient solid waste management will be able to save the state government millions. Okay. Alright, ini isu yang pertama. Sudah dapat Nama penuh. Syarikat ke nama pribadi? syarikat kita ni ada Ya. Nama saya Tengku Muhammad Fadil Tengku Hamzah. Dengan berikan. okey. Ya. Okey. 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 Ini isu pertama Isu kedua, before I go to Aminur Rashid lah, ada isu yang kedua, which is the Shah Alam punya hospital project lah.